أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم آمين اللهم آمين. Muslimin muslimat dan juga sidang pendengar yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tamanya kita bersyukur kepada Allah dengan ruang masa yang ada pada kita pada kali ini, dapat sama-sama kita memakmurkan rumah Allah, mendengar perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita faham, insya-Allah kita cuba untuk melaksanakannya. Pada malam ini insya-Allah saya akan sambung perbincangan kita daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan beriman kepada adanya malaikat. Kita dah bincang minggu yang sebelum ini bagaimana kelebihan-kelebihan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga doa daripada para malaikat. Antara tugasnya ialah doa, berdoa kepada orang-orang yang melakukan amal soleh. Orang yang melakukan kebaikan mendapat doa daripada para malaikat. Itu antara tugasnya. Pada malam ini kita sambung kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-31. Muka surat buku yang kitab yang ada pada saya ni 239. Di antara malaikat juga ada yang ditugaskan menyampaikan ucapan salawat dan salam yang diucapkan oleh seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara tugas malaikat, ada di kalangan malaikat ini tugasnya dia sampaikan selawat orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ke-31. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملكا أعطاه سمع العباد كلهم فما من أحد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها رواه البخاري في تاريخه والطبراني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya ada bagi Allah satu malaikat yang diberikan kepadanya kuasa mendengar ucapan hamba-hamba Allah semuanya. Maka tidak ada seseorang pun yang mengucapkan sesuatu salawat kepadaku, melainkan malaikat itu akan menyampaikan kepadaku. Hadis ni cerita kepada kita, Nabi beritahu bahawa di kalangan malaikat itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja dia bila ada orang selawat dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang ucap selawat ke Nabi je sallallahu alaihi wasallam, tugas malaikat ni dia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sekarang, walaupun Rasulullah telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis ke-31. 32. Hadis 32.
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummati salama mimman yusallimu alayya minhum wa in ba'da qutruhu wa tana'at daruhu. Rawahu Imam Ahmad wan Nasa'i atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya ada bagi Allah beberapa malaikat yang berjalan di merata-rata bumi untuk menyampaikan salam kepadaku dari sesiapa di antara umatku yang memberi salam kepadaku, sekalipun jauh negeri orang itu dan tempat tinggalnya. Hadis yang kedua ini, tuan-tuan sidang pendengar yang dikasihi rahmati oleh Allah, dia jelaskan kepada kita bagaimana ada di kalangan malaikat itu kerja dia ialah berjalan, bergerak, duduk setepat, jalan melata di muka bumi, ya. Sayyahina fil ardi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertebaran di muka bumi. Apa tugas dia? Iaitulah yuballighuni, dia menyampaikan kepadaku, mimman yusallimu alayya minhum, siapa saja yang memberi salam, memberi selawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat ini akan menyampaikan kepadaku. Ini jadi berdasarkan dua hadis ini, kita kena beriman dalam bab iman kepada malaikat ini, bahawa antara tugas malaikat, di samping yang kita faham ambil nyawa, ya, turun rezeki, turun hujan, rahmat, seksa kubur dan sebagainya, ya, muka nakir dan sebagainya, maka ada tugasan mereka ini yang kerja dia tolong nyapa kepada Rasulullah selawat dan salam sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas malaikat. Ada di kalangan mereka kerja dia hak tu je. Ya. Dia menyampaikan apa saja selawat yang diungkapkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata pengarang? Ucapan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu ibadat yang sangat-sangat dituntut dari setiap orang Islam dalam setiap masa. Islam ialah sebesar-besar nikmat yang telah dikurniakan Allah kepada umat manusia. Tiap-tiap agama, tiap-tiap seseorang Islam terhutang budi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama Islam itu, dan dengan sebab bagindalah ia mendapat nikmat Islam yang tidak ada taranya, itu. Dengan yang demikian, hendaklah ia membanyakkan selawat dan salam sallallahu alaihi wasallam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan dan waktu, sebagai menandakan cinta kasihnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia merupakan orang yang banyak bagi jasa, dan kita terhutang budi dengan dia, maka tanggungjawab kita balas balik. Soalnya begitu, menyampaikan balik nikmat yang diberikan kepada kita dengan cara mana? Kita berselawat, doa kebaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena banyakkan selawat, kata pengarang. Sebagai tanda apa?
tanda kita ni berterima kasih, tanda kita membalas budi jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda telah wafat. Orang yang mencuaikan ibadat ini adalah dicap sebagai bakhil menurut pandangan syarak kerana ia tidak mengenang budi. Orang yang tak berselawat sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai orang bakhil. Selawat ni adalah ibadat, dikira sebagai orang yang bakhil. Ada riwayat kata, makna hadis itu, dia kata mana-mana orang yang bila disebut namaku dia tidak berselawat kepadaku, itulah manusia yang bakhil. Sebakhil-bakhil manusia, kedekut nak doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkira nak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendeknya, kata pengarang, salawat dan salam yang diucapkan oleh tiap-tiap seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah besar fadilatnya dan faedah-faedahnya, dan kerana itulah ada malaikat yang bertugas menyampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selawat ni benda besar. Kalau benda dia tu barang, bukan benda besar, tidak ada malaikat yang khusus yang nak menyampaikan selawat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda. Nak cerita benda tu benda besar, bukan benda kecil. Sebab itu kalau kita buka dalam Al-Quran, biasa Tok Khatib selalu Tok Bilal selalu baca hari Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum beri tokat kutip imam, Tok Bilal baca dulu sebut, iaitulah bahawa Allah Subhanahu wa taala berselawat dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, selawatlah kepadanya, salamlah kepadanya. Setiap kali Tok Khatib nak naik mimbar, dalam bab-bab ibadat yang lain tidak seperti mana selawat. Dalam bab selawat, Allah Ta'ala tegaskan sebelum dia suruh orang mukmin supaya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bagi tahu dulu, khabar dulu, aku dan para malaikat berselawat. Bahawa Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman selawat kepada dia. Nak cerita besarnya peranan selawat ini. Allah Ta'ala sendiri dan para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman sepatutnya lebih-lebih lagi. Jadi sebelum arahan daripada Allah supaya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala khabar dulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia bagi tahu, wahai orang beriman, selawat dan salamlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita selawat tu benda besar. Nak cerita selawat tu banyak kelebihan. Nak cerita kepada kita bahawa melakukan ibadat selawat itu perkara yang sangat-sangat dituntut dalam agama. Baik. Kemudian perbincangan seterusnya lagi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan faedahnya. Makna selawat, makna berselawat. Makna berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah berdoa
memohon supaya Allah Ta'ala melimpahkan rahmat, menambahkan kemuliaan, kehormatan dan kepujian kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut selawat tu maksud apa? Ialah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya limpahan rahmat, limpahan kemuliaan, kehormatan dan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bermakna kalau kita tak selawat rendah martabat Nabi, tak. Tidak bermakna hilang kemuliaan Nabi, tidak. Tetapi nak cerita itulah yang dituntut. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah. Orang selawat ke, orang tak selawat ke, umat dia kelebihan tetap berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dituntut perkara itu sebagai menambahkan kemuliaan, menggambarkan bahawa kita sebagai umat dia sentiasa berselawat, berdoa, berterima kasih, bersyukur dengan nikmat yang dibawa. Yang paling besar pada tuan-tuan, nikmat yang Nabi SAW bawa itulah Islam, iman yang diberi petunjuk kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang tinggalkan kepada kita itulah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis-hadis yang kita baca pada malam-malam, malam-malam yang kita belajar ini. Itu semua nikmat yang ditinggalkan sebagai panduan kepada kita umat Islam. Maksud dan tujuan berselawat. Maksud dan tujuan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dengan jelas, iaitu dalam ayat 56 surah Al-Ahzab yang menyuruh orang-orang yang beriman berselawat dan bertaslim kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya baca tadi, surahan daripada Allah, kena patuh, kena ikut. Apa dia? Supaya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Allah supaya kita berselawat. Yang kedua, maksud dan tujuan selawat ini menunaikan maksud yang terkandung pada sepotong daripada ayat 77 surah Al-Qasas yang memerintahkan kita melakukan kebaikan dan kemurahan sebagai menghargai dan mensyukuri nikmat-nikmat ihsan pengurniaannya kepada kita. Dan sememangnya maklum bahawa sebahagian yang terbesar daripadanya ialah nikmat ihsannya mengurniakan kita seorang rasul yang teragung, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita perhati, ya, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita supaya kita berselawat. Antaranya tujuannya ialah supaya kita bersyukur dengan nikmat yang Tuhan beri kepada kita, utuskan kepada kita, iaitulah seorang nabi, seorang rasul yang hebat, yang memberi petunjuk, bimbingan kepada bukan saja umat Arab, bukan saja kepada umat Islam, tetapi petunjuk kepada dunia keseluruhannya, alam keseluruhannya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat sebagai rahmat kepada alam keseluruhannya. Kalau kita perhati ayat yang disebut oleh pengarang 77 surah Al-Qasas ini, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya
wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya mencari apa yang diberikan kepada manusia ini, kebaikan, kelebihan yang ada pada hari akhirat, darul akhirah. Dalam masa yang sama, jangan lupa kelebihan-kelebihan yang ada di dunia ini. Ambil akhirat sebagai tugas utama yang kita jadi tujuan. Dunia jangan ditinggalkan. Ambil dunia untuk tujuan akhirat. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kata Allah. Buat baiklah sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Buat baik. Allah Ta'ala dah beri dah banyak kebaikan kepada kita, balas balik dengan kita melakukan kebaikan. Dan pengarang bawa ayat nak cerita bagaimana antara kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ialah diturunkan kepada kita ini seorang Rasul yang hebat, Khatamun Nabiyyin, Nabi akhir zaman. Tak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi. Tak ada dah hebat sekali di kalangan Nabi-Nabi, di kalangan para Rasul alaihi wassalatu wassalam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi kepada kita jadi umat dia. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala pilih. Maka berterima kasih, bersyukurlah kepada Allah sebagaimana Allah buat baik kepada kita, buat baik balik dengan kita melakukan, antaranya disebut dalam kitab ini itulah kita berselawat, kita memuji, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabghil fasada fil ard, dan larangan kita daripada supaya tidak melakukan kerosakan di muka bumi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menuntut kepada kita supaya buat baik. Dan di antara kebaikan yang sepatutnya kita tidak tinggalkan ialah sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengenang budi dan jasa baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak putus-putus sekalipun baginda sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia dan berada di alam barzakh, sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar yang bererti, hidupku adalah kebaikan kepada kamu dan wafatku adalah kebaikan juga kepada kamu, kerana segala amal kamu sentiasa dibentangkan kepadaku. Maka apa saja amal yang aku dapati baik, aku ucapkan Alhamdulillah, dan apa saja amal kamu yang aku dapati jahat, aku memohon keampunan Allah untuk kamu. Ini berdasarkan riwayat yang disandarkan kepada Al-Bazzar. Maknanya Nabi dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amalan-amalan umat dia. Berdasarkan hadis ni, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalau tengok umat aku ni molek amal-amal dia, aku kata Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Bila dia bentangkan kepadaku amal-amal jahat umat aku tengok ada jahat yang lakukan oleh umat aku mohon keampunan kepada Allah untuk kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hatta kebaikan-kebaikan yang ada pada umat, kejahatan-kejahatan yang ada pada umat dibentangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keempat, mengamalkan kehendak hadis-hadis yang bermaksud seperti berikut. Yang pertama dan yang kedua, hadis ini
Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud juga Nasa'i, dan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Daud yang menyatakan bahawa, ini dibawa makna hadis, mafhum hadis ya. Sesiapa yang menerima budi orang, sama ada yang berupa harta benda, ilmu pengetahuan atau perkara lain, maka orang yang menerima budi itu disuruh membalasnya dengan sebarang yang ada padanya. Setidak-tidaknya dengan berdoa untuk orang yang berbuat budi itu seberapa banyak yang ia fikir, berpadanan dengan budi yang ia terima. Orang yang tidak berbuat demikian adalah orang yang kufurkan nikmat, orang yang tidak mengenang budi. Yang pertama, dikumpulkan hadis-hadis mafhumnya, disebut dalam riwayat-riwayat tadi bahawa bagaimana bila orang terima budi, dia kena terima kasih, balas budi itu baik balik sekadar yang setakat yang dia boleh, semaksimal yang dia boleh. Sama ada budi itu berupa pertolongan harta benda, sama ada ilmu pengetahuan yang boleh membantu dia memahami agama, untuk mencari rezeki kehidupan dan sebagainya. Dengan sebab ilmu tadi dia boleh hidup, dengan sebab ilmu tadi dia boleh tawakal dia tinggi, iman dia makin hebat, keyakinan dia kepada Allah makin hebat. Dengan ilmu tadi dia boleh buat perkara-perkara yang baik. Maka kata pengarang, hendaklah dia orang seumpama ini, berdasarkan hadis-hadis riwayat tadi kumpulkan mafhumnya, maka dia kena berterima kasih kepada orang yang membimbing dia, orang yang bantu dia, orang yang bawa dia kepada kebaikan. Balas setakat yang dia boleh, yang berpadanan, kata pengarang, dengan budi yang ia terima. Dan dia sebut orang yang tak buat demikian, dia kata adalah orang yang kufurkan nikmat, tak terima kasih dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia melalui seseorang ataupun melalui orang-orang yang tertentu, dan diri sebagai orang yang tidak mengenang budi. Kemudian seterusnya lagi ya, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang menyatakan bahawa sesiapa yang menerima budi orang lalu ia, yakni setelah tidak berdaya hendak membalasnya, berkata kepada orang yang berbuat baik itu, Tuhan jualah yang membalasmu dengan kebaikan dunia dan akhirat, maka bererti ia telah membalas budi itu dengan sepenuh-penuhnya. Ada riwayat cerita bagaimana bila orang buat baik kepada kita, Nabi ajar kepada kita doa kepada dia. Apa doanya tuan-tuan? Jazakallahu khairan, moga Allah membalas kamu dengan sebaik-baik balasan. Cukup, seolah-olah dia memberi kebaikan yang sebaiknya kepada orang yang buat baik kepada dia. Itu sunnah kepada kita, sunnah Nabi ajar kepada kita. Kalau orang buat baik kepada kita, tak cukup sekadar terima kasih banyak, terima kasih daun keladi. Itu budaya adat kita. Tak. Islam, Rasulullah mengajar kita, bila orang buat baik kepada kita, kita berdoa kepada dia. Macam mana tuan-tuan? Bila orang buat baik kepada kita, kita doa kepada dia, jazakallahu khairan, ataupun jazakallahu khairul jaza, moga Allah membalas kepada kamu dengan sebaik-baik balasan. Itu ada sandaran hadisnya. Doa kepada orang yang buat baik, apa saja, orang tolong angkat barang, orang didik kita, orang bantu kita keuangan kita, bantu, orang kata apa, macam sekarang ni macam-macam bantuan orang-orang yang ditimpa musibah malapetaka, tak boleh nak balas, masa spontan tu kita doa kepada dia, jazakallahu khairan, ataupun kita lebih muliakan dia kalau ramai dan sebagainya, jazakumullahu khairan katsira. Sama ada jazakallahu khairan katsira ataupun jazakumullahu khairan katsira, itu merupakan balasan yang sudah cukup hebat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kalau adat kita orang Melayu, terima kasih, sebaiknya lagi ialah doa kepada dia. Apa saja kebaikan Allah beri kepada kita, kita doa kepada dia dengan jazakallahu khairan ataupun jazakumullahu khairul jaza.
Bila orang doa kepada kita, kita tolong orang doa kepada kita, macam mana kita nak jawab doa balik kepada dia? Bila kita tolong orang doa kepada kita, jazakallahu khairan katsira, nak jawab macam mana tuan-tuan? Kita jawab balik, wa iyyakumul jazaa, moga-moga engkau juga mendapat balasan yang sama. Wa iyyakumul jazaa, mudah-mudahan engkau juga dibalas oleh Allah dengan balasan yang sama. Baik. Kena sebenarnya lagi hadis tadi hadis Usamah berkaitan, ya. Kemudian hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud yang menyatakan bahawa sesiapa yang tidak syukurkan dengan dan tidak mengenangkan budi yang dibuat orang kepadanya, yang dibuat orang kepadanya adalah orang yang tidak menghargai dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau orang buat baik kepada kita, kita tak berterima kasih, maka dia kata orang ini tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Hukum berselawat berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang tersebut, maka alim ulama telah sekata menetapkan bahawa hukum berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib pada keseluruhannya. Tetapi mereka tidak sekata tentang bilakah masa wajib berselawat dan berapakah bilangan kalinya. Bahkan mereka berselisih kepada beberapa pendapat. Jadi hukum berdasarkan di sini, kata hukum yang disebut oleh para ulama, selawat itu adalah wajib. Cuma dia kata tak tentu bila, masa mana. Cuma di sana ada beberapa pandangan para ulama. Yang pertama, wajib berselawat dalam masa mengerjakan tiap-tiap kali sembahyang. Tiap-tiap sembahyang wajib selawat. Yang kedua, wajib berselawat dalam masa membaca tasyahud, baca tahiyat. Tahiyat awal, Kemudian yang ketiga, wajib berselawat dalam masa membaca tasyahud, tahiyat akhir, selepas membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, wajib berselawat dalam masa baca tahiyat, baca tasyahud. Yang ketiga, wajib berselawat dalam masa baca tasyahud, tahiyat akhir, selepas membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita pun berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, yang keempat, ini pandangan, beberapa pandangan para ulama. Dalam seumur hidup cukuplah satu kali berselawat untuk menunaikan hukum wajibnya, dan yang lebih dari itu adalah satu sunat yang digalakkan oleh Islam dan menjadi syiar ahli Islam. Makna paling kurang selawatlah sekali. Kita alhamdulillah bukan sekali, lebih pada tu. Kadang-kadang orang dia setiap hari ada wirid selawat dia, ada zikir selawat dia, ada berapa selawat dia kena habiskan. Ada orang 500, orang 300, orang 1000, berdasarkan amalan masing-masing. Maknanya dituntut paling kurang pun sekali kena selawat dalam hidup ini. Kemudian yang kelima, wajib berselawat pada tiap-tiap kali menyebut, menulis atau mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ganti namanya ataupun pangkat kenabiannya, juga pangkat kerasulannya sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima ni kena wajib selawat ni bila orang sebut tentang Nabi. Sebut saja nama Nabi. Misalnya orang baca hadis Nabi Muhammad, kita pun cepat-cepat sallallahu alaihi wasallam. Ataupun tak sebut Nabi Muhammad, sebut Nabi, sebut Rasulullah, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Sama ada sebut nama Nabi Muhammad, butir Nabi Muhammad, kita sebut sallallahu alaihi wasallam, ataupun sebut Rasulullah saja, kita pun sebut sallallahu alaihi wasallam. Ataupun disebut sebagai Nabi akhir zaman, kita pun sallallahu alaihi wasallam, dituntut. Sama ada sebut nama ataupun ganti namanya, gelarannya, maka kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang dituntut sebagai perkara yang dituntut
dalam kita mendengar, dalam kita menulis, dalam kita membaca. Pendapat ini adalah pendapat sebahagian besar daripada penyokong mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mereka berpendapat bahawa sesiapa yang tidak berselawat pada masa-masa yang tersebut, yang saya sebut tadi, ya, maka ia telah melakukan dosa besar, kerana banyak hadis yang menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran menyatakan bahawa sesiapa yang tidak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada masa disebutkan nama atau ganti nama baginda sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang sebakhil-bakhil manusia. Dialah yang mendapat kehinaan yang memalukan dan memuramkan mukanya. Dialah yang beroleh kepayahan dan kesusahan. Dialah yang jauh daripada rahmat Allah. Dialah yang akan masuk ke dalam neraka sekiranya tidak diampunkan dosanya meninggalkan berselawat itu, sebagaimana yang tersebut dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Abu Asim, hadis Abu Hurairah riwayat Tirmizi dan Al-Hakim, riwayat At-Tabari dan Bukhari pada Al-Adabul Mufrad, hadis Abu Hurairah riwayat Ibn Hibban dan Al-Bukhari pada Al-Adabul Mufrad, dan hadis Abdullah bin Jarrad riwayat Ad-Dailami. Ini sandarannya. Maknanya hampir seluruh imam-imam mazhab menyatakan wajib berselawat bila sebut nama Nabi, bila sebut ganti nama Nabi, bila sebut apa saja yang disandarkan kepada Nabi, maka wajib kepada kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan, hendaklah diketahui dan diingat bahawa merengkaskan susunan kata sallallahu alaihi wasallam dengan sad, tulis sad saja, sutir je, ataupun dengan sad lam ain mim, sad lam ain mim, adalah cara perbuatan orang bakhil. Ada setengah-setengah kitab, kalau orang Melayu, tulisan Melayu kita, dia tulis SAW, Nabi Muhammad SAW. Tu kalau ikut Rasulullah. Kalau ikut pengarang, kalau ikut pengarang, itu sudah dikira bakhil. Yang peliknya, orang baca pun baca SAW juga. Kadang-kadang kita dengar orang baca teks dalam ucapan, sambutan Maulud Nabi SAW, Nabi kita SAW. Allahu Akbar. Janganlah begitu. Baca sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala kan biasa ringkasan tulis S apa dia? SWT. Dia baca juga Allah SWT. Allahu Akbar. Janganlah buat gitu. Bacalah Allah Subhanahu wa taala. Dan awak mana? Awak dah ajar dia, dah faham kan awak mana? Baik. Jadi kalau ikut pengarang, dia kata sudah termasuk di kalangan orang yang bakhil bila menulis nama Nabi tapi tak tulis penuh sallallahu alaihi wasallam, tapi sekadar tulis sad, ataupun kalau tulisan Rumi kita SAW. Sebaiknya kita tulislah sepenuhnya sallallahu alaihi wasallam. Ini jatuh budaya tidak baik dalam masyarakat kita, bila tulis saja SAW. Payah ustaz, panjang ustaz. Payah juga kita nak jawab macam-macam alasan. Baik. Faedah berselawat. Okey, sikit lagi kita habiskan. Banyak hadis-hadis yang menyatakan faedah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ramai pula ulama yang telah menyusun kitab-kitab dan risalah-risalah khas untuk menerangkan faedah-faedah yang ternyata dari hadis-hadis yang tersebut. Jelasnya sesiapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maksud dan tujuan yang telah dinyatakan dahulu, dapatlah ia menerima. Yang pertama, baginda berganda-ganda rahmat yang dilimpahkan Allah kepadanya,
Dan sememang maklum bahawa rahmat Allah adalah satu perkara yang sangat-sangat dikehendaki dan yang sungguh-sungguh dipohon oleh tiap-tiap orang mukmin. Kerana sebarang nikmat, ilmu pengetahuan, anak pinak, harta benda, pengaruh dan kebesaran, kalau tidak disertai oleh rahmat Allah, akan menjadi niqamah dan balak bencana. Oleh sebab itu Tuhan menyuruh kita bergembira dengan rahmat kasih sayangnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, ya, diberi kepada kita ni rahmat banyak sangat, terlalu banyak. Maka orang yang banyak berselawat, ya, sallallahu alaihi wasallam, dia akan diganda-gandakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis-hadis Nabi yang cerita tentang ini. Antaranya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala antaranya Rasulullah sebut dalam satu hadis sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam riwayat rawahu Nasa'i, antaranya dia kata, man salla alayya salatan, kata Rasulullah, siapa yang selawat pada aku sekali selawat, salatan wahidatan, siapa yang berselawat kepada aku sekali selawat, sallallahu alaihi asyra salawatin, Allah Ta'ala akan selawat kepada dia 10 kali selawat. Wa huttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Orang yang selawat sekali kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala selawat kepada dia 10 kali. Kemudian dihapuskan baginya 10 kesalahan, dosanya. Diangkatkan baginya asyru darajat, 10 darjat. Kemudian ada hadis lain lagi menyebut bagaimana Rasulullah SAW menyebut hadis di mana yang disebut oleh Al-Qasim bin Muhammad bin Hamid. Dia kata apa? Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepada aku salatan wahidatan, kata Rasulullah, selawat sekali kepada aku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selawat kepada dia asyra, 10 kali. Apa maksud selawat daripada Allah kepada kita? Maksudnya rahmat, kebaikan, kelebihan, kesejahteraan. Allahumma salli ala Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, bila kita selawat kepada Nabi SAW, Allah akan doa, Allah Ta'ala akan beri rahmat, Allah akan gandakan rahmat kepada kita. Berapa, tuan-tuan, berdasarkan hadis ini? Iaitulah 10 kali. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Banyak lagi yang bercerita tentang kelebihan-kelebihan tentang selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Antaranya tempat-tempat yang berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Di hari kiamat diharapkan bila banyak selawat kepada Nabi, kita digolong kalangan orang yang boleh duduk hampir dengan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, dapat syafaat daripada Nabi SAW yang khas. Kemudian yang keempat, doa daripada malaikat kepada orang yang berselawat sebagaimana ia berselawat Nabi SAW. Yang kelima, jaminan terpelihara daripada selamat daripada segala apa yang mendukacitakannya dan yang membimbangkan daripada perkara dunia dan akhirat. Orang yang banyak selawat, dia akan banyak rahmat daripada Allah. Hadis sebut tadi. Jadi dia hilang duka cita, dia hilang gundah gulana. Itu selawat. Yang keenam, habuan menyelamatkan dia daripada ditimpa keburukan yang menimpa orang yang tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan dia. Cuma kita kadang-kadang kita ada majlis selawat dan sebagainya, di situ banyak pandangan. Kita tak usah duk balah lah, duk bergaduh lah. Orang ni kata bid'ah lah, orang ni kata sesat lah, orang ni kata boleh. Masing-masing ada pandangan. Dia benda itu dikaitkan benda khilaf.
nak selawat, sambut melalui Rasul, itu benda-benda khilaf. Masing-masing ulama ada hujah. Kalau kita balah, tak sesama masalah. Ulama bergaduh beribu tahun dah, beratus tahun dah balah bab ni, beratus tahun dah. Jangan kita dah erat lagi, jadi pecah masyarakat. Saya ingatkan bila saya ingat pada tuan-tuan puan sekalian, masalah khilaf itu masalah cabang dalam agama, bukan masalah asas. Bila kita bergaduh bab selawat, nak sambut ke, nak selawat ke, benda Rasul ke, dok ke, nak buat majlis, nak makan orang ke nuri, kalau balah bahagian tu, dia akan merenggangkan persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiah. Sedangkan ukhuwah Islamiah itu ialah asas dalam agama. Jangan nak raih benda-benda khilaf, benda furuk, benda kecil dalam agama menyebabkan kita bergaduh. Maka hukumnya adalah haram. Bergaduh balah ni haram. Balah ke apa? Balah melalui Rasul. Tak kena. Jadi masing-masing meraihkan hujah masing-masing supaya apa? Supaya kita harmoni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keampunan kepada saya, kepada tuan-tuan, kepada kita semua, dan mendapat syafaat Nabi SAW, dengan sama-sama kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, dan insya-Allah kita masuk di kalangan orang-orang mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu alam. Aku liqali hadza, astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.